Pelajaran yang ke-10, betul? Semua bicara-bicara Allah Ta'ala kepada kita. Yang lepas kita dah baca, Allah Ta'ala melarang kita daripada melaknat segala makhluk Allah Ta'ala. Baik manusia, baik haiwan, segala makhluk Allah Ta'ala. Allah Ta'ala rahmat pada dia, kita laknat pula. Walau macam mana sekali apa sekalipun, kita tak boleh melaknat siapa pun. Yang dia dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kalau kita perlu nak laknat, kita ikut apa cakap Allah Ta'ala, seperti laknat secara umum. Laknat Allah atas orang-orang yang berdosa. Laknat Allah Ta'ala atas orang-orang yang zalim. Itu secara umum. Tapi untuk fulan, laknatlah engkau. Kau dijatuhkan laknat Allah Ta'ala. Oh, tak boleh. Yang semua tu tak boleh. Sangat bahaya kita kalau sebut yang begitu, ya. Na'udzubillah, kembalinya pasti pada diri kita sendiri. Dan kalau apa sekalipun, kita ingat apa Habib Omar berpesan, pada zaman-zaman sekarang ni, kalau kita dengar banyak cemohan dan cercaan, tanganilah, hadapi sebagaimana pada Rasul-Rasul menghadapi cemohan daripada kaumnya. Iaitu mengatakan apa? Kami bersabar dan kami serah saja kepada Tuhan. Ya, kami sabar, seberapa daya kami akan sabar dan kami serah kepada Tuhan. Kemudian, jangan kau mencemoh kembali walaupun kau dicemoh. Jangan kau kalau ajak gaduh walaupun kau diajak gaduh, ya. Dan hati-hati terhadap orang-orang, tanganilah orang-orang yang menyakiti kita dengan adab pada Allah Ta'ala. Bukan hanya kalau pada dia kita bilang, dia tak payah kita beradab, dia memang kurang ajar, dia begini-begini. Dengan Allah. Jadi kalau kita lawan balik orang yang menyakiti kita, itu bukan macam, itu kita tidak ada adab dengan Allah Ta'ala. Kita tidak ada adab dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Umpamanya lah ada satu kiai, kita sini bertengkar-tengkar, bagus ke? Kan tak ada adab. Allah ada. Allah yang atur segala-galanya. Allah menyaksikan segala. Depan Allah kita berani bertengkar dengan orang. Jangan. Jaga adab. Adab dengan siapa? Jaga adab dengan Allah. Jaga adab dengan Allah Ta'ala. Tidaklah orang menyakiti kita apa semua, serahkan balik pada Allah. Jangan kita melaknati walau siapa sekalipun, ya. Nasihat yang ke-10. Telah berkata Allah Ta'ala, hai segala manusia, telah datang akan kamu dalil yang amat nyata. Hai segala manusia, telah datang kepada kamu pengajaran daripada Tuhan kamu dan obat bagi penyakit yang di dalam hati kamu. Maka tiada kamu berbuat baik melainkan bagi barang siapa yang buat baik kepada kamu, dan tiada kamu berhutang melainkan bagi orang yang memperhutangi ia akan kamu, dan tiada kamu berkata melainkan dengan orang yang berkata ia dengan kamu, dan tiada kamu beri makan melainkan bagi orang yang memberi makan ia akan kamu, dan tiada kamu permulia melainkan bagi orang yang mulia akan kamu. Maka tiada bagi orang itu kelebihan, hanya sahaja yang kelebihan itu orang-orang mukmin yang kamil sempurna, mempercayai mereka itu akan Allah Ta'ala dan akan Rasulnya. Baik, yang atas ni tadi apa? Hai segala manusia, telah datang akan kamu pengajaran daripada Tuhan kamu dan obat bagi segala penyakit dalam hati kamu. Itu obat bagi penyakit dalam segala hati kita, ya. Bagi obat penyakit bagi hati kita, iaitu apa? Allah Ta'ala ajar kita supaya kenang budi orang. Kenang budi orang, ya. Supaya itu jadi penyakit dalam hati kita boleh luntur. Jadi jangan kita tak kenang budi orang. Apa itu? Yang pertama, maka tiada kamu berbuat baik melainkan bagi barang siapa yang berbuat baik kepada kamu. Jadi bermakna yang lain tak payah buat baik? Bukan. Yang lain kita kena buat baik. Maksudnya di sini, kalau ada orang buat baik dengan kita, jangan kita tidak buat baik dengan orang. Orang dah buat baik dengan kita, jangan kita tidak buat baik dengan orang. Bukan bermakna jangan kamu buat baik hanya kepada orang buat baik pada kamu. Itu bermakna itu sudah mesti kau kena buat baik kepada orang yang buat baik kepada kamu, ya. Ama orang yang tak buat baik kepada kamu, itu memang ada bicaranya. Tapi kalau orang dah buat baik kepada kamu, jangan sampai tidak kamu berbuat baik kepada orang yang buat baik kepada kamu. Kenang budi orang, ya. Dan tiada kamu berhutang melainkan bagi orang yang perhutangkan ia akan kamu. Kalau kita ada perlu nak berhutang, jangan kita hutang kecuali orang yang sanggup berhutang dengan kita. Yang lain jangan kita ngoyok, bolehlah saya pinjam, bolehlah saya pinjam. Kita tahu orang ni agak boleh bantu sama kita, dia terbuka tangan nak bantu sama kita, kita jumpa, boleh saya pinjam sama berhutang sama ente duit ke apa begitu. Jadi tidak aib kepada kita, tidak sampai dijajanya cerita kita, tak sampai jadi dendamnya dengan kita. Dia beri dengan lapang dadanya, dia beri dengan ikhlasnya.
Dan tidak kamu berkata melainkan dengan orang yang berkata ia dengan kamu. Ada perkara-perkara yang patut kita cakapkan. Ada perkara-perkara yang patut kita rundingkan. Jangan, kecuali orang yang berkata kepada kita itu orang yang sefikrah dengan kita. Orang yang sama dengan kita. Orang yang kita bilang memahami kita. Boleh saling bicara dengan dia. Ya. Semua selamat. Cuba kita berkata dengan orang yang tak berkata dengan kita. Kita ada cerita rahsia kita. Kita ada ahwal rahsia rumah tangga kita. Kita ada masalah anak-anak kita. Kita ada perkara kewangan kita. Kita cerita dengan orang yang tak berkata dengan kita. Orang tak berkata dengan kita tu maknanya orang tidak begitu kita kenali. Orang yang tak nak bicara dengan kita. Kita cerita kepada orang lain. Tak tu namanya menjaja cerita tu namanya. Tapi kalau kita berkata kepada orang yang berkata pada kita, dia pun ada berkongsi kepada kita. Kita pun berkongsi kepada dia. Tu tak apa. Itu boleh. Ya. Dan tiada kamu beri makan melainkan bagi orang yang memberi makan ia akan kamu. Orang beri makan kita, kita beri makan kepada dia. Ya. Dan kamu muliakan melainkan bagi orang yang mulia akan kamu. Ya. Jadi kalau orang muliakan kita, jangan lupa kita balas orang punya mulia pada kita. Yang tak muliakan, kita muliakan juga. Tapi ini dimaksudkan bahawasanya kalau dah ada orang muliakan kita, jangan ada orang terbalik. Orang tak muliakan, dia bukan main muliakan orang tu. Orang yang muliakan dia tak umpamakan. Ada tahu. Ini kalau orang-orang awam macam kita ya. Memang biasanya orang-orang awam dimuliakan semua orang tahu. Dimuliakan semua orang. Orang-orang tertentu, orang muliakan dia, tapi dia tak muliakan orang. Dia memuliakan orang yang tak muliakan dia. Orang atas, orang besar. Orang bawah muliakan dia. Tuan, muliakan dia. Tapi dia tak muliakan orang yang muliakan dia. Dia muliakan orang yang tak muliakan dia. Orang yang lebih atas pada dia, dia pula bertuan-tuan dengan orang itu. Orang yang muliakan dia dikulikan, orang yang muliakan dia diperintahkan, orang yang muliakan dia tu dihinakan. Itu semua tu tak tepat tu. Tak bagus ya, tak bagus. Kenang budi, orang muliakan kita, kita muliakan dia. Orang meninggikan kita, sebetulnya kita ni tidak layak. Kita ni tak layak ya. Kita ni tak layak. Orang sudi nak muliakan kita, kecil tapak tangan nyiru kami tadahkan, kita balas balik orang punya budi jasa dengan kita, orang punya pandangan pada kita, kita balas balik. Begitu. Amal orang yang tak muliakan kita muliakan juga, tapi bukan jangan kita lupa orang yang dah muliakan kita. Berapa banyak orang? Banyak orang yang ada kedudukan, orang-orang yang di bawah muliakan dia. Tapi dia muliakan balik tak orang bawah tu? Tak ada. Kalau boleh nak perintah, dia nak perintah. Kalau dia nak ngeceh, dia boleh nak ngeceh. Tetapi orang yang tak muliakan dia bukan main lagi memuliakan Allah. Ya? Baik. Maka tiada lagi seorang itu kelebihan, hanya senya yang kelebihan itu orang mukmin yang kamil, yang sempurna, mempercayai mereka itu akan Allah Ta'ala. Tak ada orang yang ada kelebihan. Tak ada siapa kelebihan. Kecuali orang beriman kepada Allah Ta'ala, dia ada kelebihan. Kelebihan apa? Alhamdulillah, dia tidak memuliakan makhluk. Dia tidak membesarkan makhluk. Dia membesarkan hanya Allah SWT tu, mulialah tu namanya. Mulia, yang layak dia muliakan, yang layak dibesarkan, yang layak diagungkan, mulialah dia. Kalau dia membesarkan, dia mengagungkan selain pada Allah Ta'ala, hinalah dia. Memuliakan yang agung, jadi mulia. Memuliakan yang hina, jadi hina. Ya. Iaitu orang yang dan akan rasulnya, orang yang percaya pada Allah dan akan rasulnya, iaitu orang yang mengasihi mereka itu akan orang yang berbuat jahat kepada mereka itu, dan berhubung mereka itu akan orang yang memotong ia akan mereka itu, dan membenci mereka itu orang yang tiada memberi ia akan mereka itu, dan menyentuh mereka itu akan orang yang menakut ia akan mereka itu, dan berkata mereka itu dengan orang yang tiada berkata ia dengan mereka itu, dan memulia mereka itu akan orang yang menghina akan mereka itu, dan bahawasanya aku atas kamu itu yang amat menghukumkan dengan barang perbuatan kamu. Masya Allah. Ya. Yang di atas kalau kita buat, kita jangan tak muliakan orang yang muliakan kita semua. Yang di bawah tu adalah lebih tinggi lagi. Adalah yang lebih tinggi lagi ya, iaitu apa? Kelebihan bagi orang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Kemudian iaitu apa? Berlawanan yang di atas tadi. Berlawanan yang di atas tadi, yang itu apa? Lebih tinggi lagi. Lebih tinggi lagi. Iaitu orang yang mengasihi akan orang yang buat jahat kepada dia. Tadi kita bilang jangan kau kasih kecuali orang kasih pada kau. Maksudnya orang pada kasih pada kita, kita kasih. Tetapi orang yang ini lebih tinggi lagi. Orang yang tak kasih kepada dia, buat jahat pada kita pun kita kasih. Jangan kita
benci, ya. Orang buat jahat kepada kita, tapi dengan orang tu kita kadang-kadang orang nak buat jahat dengan kita sekali, ya, seumur hidup kita benci dengan dia, tahu ya. Janganlah, ya. Jangan. Kerana kasih ini kalau kita buat begini dapat kelebihan. Dapat kelebihan, ya. Dapat kelebihan. Jadi kita tak pandang jahat dia. Cuma kita pandang tanggungjawab kita dengan dia, ya. Tanggungjawab kita dengan dia itu kita mengasihi dia. Walau dia tak kasih kita, itu lain cerita. Tapi kita kena kasihi dia. Dan berhubung dengan orang yang memotongkan dia akan mereka itu. Orang makin putuskan silaturahmi dengan kita, putuskan persahabatan dengan kita. Kita hubung dengan orang itu, kita jalin dengan orang itu. Dan memberi mereka itu akan orang yang tiada memberi akan mereka itu. Beri. Orang ini tak beri pada kita, orang yang lokek pada kita. Sekarang kita ada kelebihan, kita beri kepada orang itu, ya. Dan mentosakan mereka orang yang menakut akan mereka itu. Orang yang mengancam kita, orang yang ganggu kita, kita sentosakan dia. Macam mana? Halusi dia, santuni dia. Paling tidak sentosakan dia dengan doa. Ya Allah, berikan dia ketenangan. Ya Allah, berikan dia rahmat. Ada tak ya agaknya, ya? Orang sakitkan kita, orang kacau kita, paling-paling banyak kita doa, ya Allah, jauhkan aku pada gangguan dia, kan? Ini kita pandang dia dengan kasihan pulanya. Ya Allah, mudahkan segala bulan-bulan umpamanya lah. Ya Allah, pada bulan-bulan yang mulia begini, kau ampunkanlah segala dosa-dosa hamba-hambamu, ya Allah. Peliharakan mereka daripada mara bahaya, khususnya fulan bin fulan yang menyakiti aku itu. Allah, cuba ya sekali-sekali kita try lah, ya. Ada yang menyakiti kita, kita doa khusus dia. Dan doa kita untuk dia tu semata-mata doa untuk dia, yang tak ada kena-mengena dengan kita. Tak ada kena-mengena yang dia musuhi kita. Tak ada kena-mengena dia mengganggu aku, ya Allah, dia musuhi aku, ya Allah, dia menyakiti aku, ya Allah. Cuba itu semua kau sebut, kau tak sebut saja. Kau doakan kemuliaan khusus untuk dia, macam kau doakan pada orang yang buat baik dengan kau. Buat baik dengan kita, bantu kita, ya Allah, dia dah bantu aku banyak, ya Allah, murahkanlah rezekinya, mudahkanlah urusannya, ya Allah, kau ganjari dia dengan sebaik-baik ganjaran, ya Allah akan muliakan dia. Betul tak? Pasang doa yang sama kepada orang yang menyakiti kita, tanpa perlu kita sebut, kita ungkit atas apa perbuatan dia pada kita. Yang B pulanya menyakiti kita, kacau kita, fitnah kita, umpat kita, macam-macam dia ganggu kita. Kau doakan yang macam doa kepada A kepada si B. Kau tak pandang keburukan dia, patut untuk si B. Kalau biasanya orang kan doa apa? Ya Allah, terlungkupkan dia, terbalikkan dia, Allah binasakan dia, Allah. Tak, tidak doa. Yang lebih baik doa iaitu apa? Ya Allah, pelihara aku jangan sampai diganggu olehnya lagi, ubahlah sikapnya, ya Allah. Itu dah baik juga. Ada yang lebih baik, itu pun kau tak pandang. Kau doakan dia dengan kebaikan macam kau doakan orang yang tak kacau kau. Macam orang yang buat kebaikan kau, padahal dia buat jahat sama kau. Allah, apa orang bilang, susuku beri dibalas tuba, kan? Ini tuba dia beri, ku balas susu. Tuba dia beri, kita balas susu. Kita doakan dia tanpa sebut pun yang dia ganggu kita, yang dia kacau kita semua tu. Doakan dia, dia dah kacau kita, ya Allah, fulan itu muliakan, ya Allah, besarkan, ya Allah. Tidak ya? Manfaat tak? Manfaat. Maha suci Allah Ta'ala. Allah Ta'ala yang kabulkan, nanti reda tak musuh dia dengan kita. Reda musuh dia dengan kita, tak sangat, tak menjadi sangat, ya. Tak menjadi sangat. Kenapa, ya? Syaitan tahu bahawasanya kawan kita tu, saudara kita, musuhkan kita. Dan dia tahu kita doakan dia. Dan syaitan tak suka kita doakan dia. Maka dengan kita doakan dia begitu, nanti syaitan tak suka orang kita pulanya makin diganggu, makin kita doakan orang tu dengan kebaikan apa semua, kita makin dapat pahala, makin apa tu, biar kita kurang mendoakan orang itu. Jadi syaitan buat orang tu tak ganggu kita. Makin kita orang tu ganggu kita, kita makin doakan dengan yang baik-baik. Itu syaitan tak suka kita buat amal sedemikian. Makin tak suka buat amal sedemikian. Makin dia bilang, dah kau jangan ganggu dia, kau jangan buat orang ini ganggu fulan ini, nanti si fulan ini baik, menjadi terlampau sangat baik mendoakan dia. Reda. Syaitan tak cocok dia, nanti dia reda. Dia reda. Dia reda, nanti dia tenang. Kita try, ya. Kalau orang kacau kita apa, kita doakan dia. Doakan dia dengan kebaikan, tulus, ikhlas. Dia ubah, nanti berubah, insya-Allah. Insya-Allah. Dan memuliakan mereka itu akan orang yang menghinakan dia akan mereka itu, ya, memuliakan orang yang menghinakan kita.
bahwasanya aku atas kamu yang amat menghukumkan dengan barang perbuatan kamu. Allah Ta'ala yang menutuskan ya, menghukumkan hal-hal kita. Pelajaran yang ke-11, berkata Allah Subhanahu Wa Ta'ala, hai segala manusia, hanya sahaja dunia itu kampung bagi orang yang tiada kampung, dan bagi orang yang tiada kampung baginya, dan harta bagi orang yang tiada harta baginya, dan baginya menghimpunkan oleh orang yang tiada akal baginya, dan dengan dia beroleh kesukaan orang yang tiada yakin baginya, dan atasnya loba oleh orang yang tiada tawakal baginya, dan menuntut akan segala keinginannya oleh orang yang tiada makrifah baginya. Allah, itu hal-hal dunia. Kau nak tahu ahli-ahli dunia, pencinta dunia itu siapa? Apa dalam kategori apa pencinta dunia? Orang yang cari hidup dunia tu siapa orang cari dunia? Ini orangnya. Kita bilang tak tinggal di rumah ini kecuali orang-orang fakir miskin. Tidak suka makanan ini kecuali orang yang memang sakit perut. Kalau sakit perut, kalau kita bilang makan cikiti on, fulan makan cikiti on, itu maknanya apa? Dia selera ke? Dia buat kuih raya ke? Tidaklah makan itu kecuali orang yang ada sakit perut. Begitu ya. Jadi tidaklah orang yang suka dunia kecuali begini. Tidaklah orang cari dunia kecuali dia begini. Begitu. Kalau kau bilang tidaklah suka makan bangkai kecuali biawak. Betul tak? Tidaklah suka makan manis, gula kecuali semut. Tidaklah cari madu kecuali lebah. Betul tak? Tidaklah cari dunia kecuali orang yang begini. Tidaklah tamak dunia, cari harta dunia kecuali orang yang begini. Ini dia punya maksud cakapnya tu ya. Baik. Allah Ta'ala mengatakan, hai manusia, hanya sahaja dunia itu kampung bagi orang yang tiada kampung baginya. Kalau ada kampung, dia tak nak ingat, tak nak sebut dunia. Orang kalau ada kampung ya, lah, dia bekerja di bandar, setakat rumah sewa saja, dia cantik-cantikkan tak rumah sewanya tu? Indahkan, pasang kapet, cat, lawa-lawa semua. Tak ada. Dia ada kampung, dia akan siap-siap untuk di kampung. Kerja banyak-banyak pun wang antar kampung. Nanti pasal dia nak balik kampung. Kalau yang tak ada kampung, dekat pelik tu jugalah dia cantikkan dia apa semua. Pasal apa? Inilah kampung aku tak ada kampung. Yang ada kampung, segala apa kau ada kau hantar kampung. Macam orang Indonesia kerja sini lah, dia adakan di kampung sana. Dia kerja sini, duitnya dia hantar mana? Dia beli tanah kat sini ke? Dia hantar kampung, dia beli kebun, dia beli apa semua, dia ada kampung. Yang tak ada kampung, habiskan semua di sini. Dunia, kampung bagi orang yang tak ada kampung. Yang ada kampung, jangan sibuk nak berkampung di dunia. Siapkan untuk kampungmu sana. Kamu akan balik kampung dan kamu akan duduk di kampung. Situlah patutnya kamu letakkan segala tumpuanmu, iaitu di kampungmu. Yang tak ada kampung, apa nak buat? Orang kafir ada kampung lagi tak? Tak ada kampung. Dia balik, tak ada balik kampung. Dia balik terus, kena kepung. Ya Allah. Jadi kita di sini kampung sementara kita akan balik kampung. Siap-siapkan untuk kampung. Yang tak ada kampung, bolehlah siap-siapkan kat dunia. Jadi kalau kau tengok orang banyak mewah kat dunia, kesian cuma orang tak ada kampung. Macam orang duduk KL lah, duduk KL. Kalau kau tengok rumahnya sederhana saja. Duduk rumah pelet aja yang ada. Tapi kat Negeri Sembilan punya besar rumah dia, ada kebun, tu orang ada kampung. Tapi kalau kau nampak orang duduk KL, kat rumah pelet tu cantik-cantikkan semua tu. Dia tak ada kampung lah. Araya pun dia tak balik mana-mana. Pasal dia tak ada kampung. Dan pada tu dah cantik, dah besar. Dia tak tahu kawan dia ada rumah yang ada ladang kebun, ada sawah sekali di kampung dia. Dan harta bagi orang yang tiada harta baginya. Allah. Yang orang hartanya tu yang kau tengok kat dalam rumah dia tu aja tu. Ini TV saya. Ini perabot saya. Banyak harta dia tengok. Semua harta saya. Ada harta lain? Tak ada. Yang awak nampak ni tengok. Banyak tak? Ya. Dia pula pergi rumah kita. Awak tak ada harta. TV awak kecil. Kursi awak biasa saja. Tunjukkan bank book dia. Ini harta saya. Begitu ya. Jadi dunia tu ada harta bagi orang yang tak ada harta. Orang yang ada harta, dia tak ada harta dunia. Tapi dia ada harta di sana. Orang yang tak ada harta, dia dapat harta dunia, jadilah istilahnya ya. Setakat dapat kebun 200 ekar, setakat dapat kilang dan gudang, jadilah.
Pun dia dah sukanya kayak apa saja. Pasal dia tak ada benda lain. Yang ada orang tanahnya bukan 200 ekar. Satu kecil, satu lot tanah itu antara langit dengan bumi. Dia bukan ada kilang, ada gudang, ada mahligai lagi. Ada mahligai lagi. Macam kaum ibu lah. Pasal dia tak ada gelas lain. Gelas yang ada kaki itulah yang dia bukan main. Jangan, kita tunggu piala. Gelasnya ni piala daripada emas dan perak di sana. Kalau gelas kau terlalu besar kan banyak, dia ni tak ada gelas lain. Gelas ini juga yang dia bangga-banggakan. Untuk orang salih, gelas kat dunia dia gelas sederhana. Gelas kat sana nanti lagi besar. Dunia adalah harta bagi orang yang tak ada harta. Jadi kau tengok orang kat dunia banyak hartanya, kau faham-fahamlah bahawa kat sana nanti dia miskin. Dan baginya menghimpunkan oleh orang yang tiada baginya. Dengan dia boleh kesukaan oleh orang yang tiada yakin baginya. Baik. Dan baginya himpunkan oleh orang yang tiada akal. Orang yang himpunkan harta tu maknanya tak ada akal tau. Tak maaf ya. Yang orang suka himpunkan tau. Kat rumahnya kita tengok, kalau sini tak tahu panggilnya apa ya. Kalau orang Singapura panggil karonggoni. Dia ambil barang-barang lama, betul lah. Sini pun panggilnya itu juga ya. Dia ni banyak barang, semua barang-barang karonggoni. Nanti Cinanya karonggoni. Itu orang ada TV buruk, ada apa semua, kasih semua gitu ya. Dunia adalah yang menghimpunkannya bagi orang yang tak ada akal. Orang tak ada akal himpunkan. Tak maaf ya, kita kalau pergi rumah orang satu-satu kita tengok macam-macam benda dihimpunkan tau. Semua benda yang tak ada manfaat. Surat khabar lama dihimpunkan banyak. Adalah dia punya hobinya tu semua. Kalau ada manfaat tak apa tau. Tak ada manfaat ya, tak ada manfaat. Yang orang tin Coca-Cola. Saya tengok, saya dah collect. Tengok berapa banyak tin Coca-Cola dia bikin lemari, tin Coca-Cola dia bikin pada-pada, semua pakai tin Coca-Cola. Sukanya gitu pula. Sukanya gitu pula. Lain pula. Akalnya macam mana tu? Akalnya Coca-Cola je. Akalnya Coca-Cola, tak ada akal lain. Umpamanya lah ya. Itu contoh ya. Dunia yang menghimpunkannya lah orang tak ada akal. Jadi kalau tak tahu orang yang tak ada akal tu orang banyak himpunkan dunia. Pasal apa? Kalau ada akal dia tak akan himpunkan dunia. Sebab sementara dan akan lenyap dan dihimpunkan yang akan kekal abadi. Tu orang ada akal ya. Jadi orang yang tak ada akal tu dia himpunkan dunia. Jadi kalau kau tahulah bahawasanya, kau nak tahu tak diri kau dikategorikan dalam orang yang ada akal tak ada akal, kau tengoklah kau banyak dunia ke tidak. Makin besar kau punya toke, makin besar kau punya harta banyak, makin tinggilah kau punya martabat sebagai orang yang tidak ada akal. Sedikit yang kau himpun dekat dunia, makin tinggilah akalmu ya. Dan dengan dia beroleh kesukaan oleh orang yang tiada yakin. Dapat dunia aja happynya, dia tak yakin akhirat tu lebih happy lagi. Baginya dan atasnya loba oleh orang yang tiada tawakal. Orang tak ada tawakal, nakkan yang di dunia saja. Serah pada Allah Ta'ala. Dunia dapat, tak dapat, sudah. Dan menuntut akan segala keinginannya oleh orang yang tak ada makrifah baginya. Nak tuntut keinginan keinginan dunia, nak tuntut segitu, dia tak kenal bahawasanya yang dunia berikan kau semua benda palsu, benda dalam palsu sementara dan menyusahkan kau. Betul tak? Tanah kita, geran kita, tapi palsu tak? Palsu. Dan menyusahkan kita tak? Menyusahkan. Nanti kalau yaumil akhir, dengan yaumil akhir, nak putus nyawa saja kau dah tinggalkan dia dah. Jangan kiamat lagi, kau putus nyawa aja, sejengkal tanahmu kau tak bawa balik masuk alam barzah. Ya. Jadi menuntut akan segala keinginannya oleh orang tiada makrifat, dia tak tahu. Kumpul banyak dia tak tahu benda tu palsu. Kumpul banyak dia tak tahu benda yang dikumpul tu dia akan lepaskan. Bikin apa? Jadi orang yang tidak ada akal akan tak ada kenal akan dunia, akan banyak keinginannya terhadap dunia ya. Orang yang kenal bahawa dunia ni palsu dan sementara, tak nak ambil banyak-banyak daripada dunia. Apa pun tak nak ambil banyak, hatta makanan pun tak nak ambil banyak ya. Maka barang siapa berkehendak ia akan nikmat yang hilang dan hidup yang putus, maka sebenarnya menganiaya ia akan dirinya dan derhaka ia akan Tuhannya dan lupa ia akan akhiratnya dan memperdaya ia oleh
oleh dunianya. Allah. Barang siapa berkehendak ia akan nikmat yang akan hilang dan hidup yang akan putus. Siapa yang hendak nikmat yang akan hilang? Saya nak nikmat yang hilang. Saya nak hidup yang akan putus. Saya nak hidup yang akan putus. Maka sebenarnya menganiaya dia akan dirinya. Kalau kau tak nak aniaya diri kau sendiri, maka kau kena hendak nikmat yang tak hilang. Dan kau kena hendak kehidupan yang tak akan putus. Itu akhirat. Itu nama kau tak menganiaya diri. Kalau kau menganiaya diri kau sendiri, kalau kau hendakkan nikmat yang putus, kau menganiaya diri kau sendiri. Kalau kau nak hidup yang tak kekal abadi pun, kau menganiayakan diri kau sendiri. Menyanyikan diri, kau penat, hempas, pulas untuk dapat nikmat yang sementara. Kau sungguh-sungguh kumpul harta, kumpul kekayaan dan kedudukan untuk kehidupan yang akan habis tak lama lagi. Sudahlah, jangan. Jangan. Apa-apa semua untuk akhirat demi agama Allah Subhanahu Wa Taala, bukan untuk di dunia ini. Ya. Itu kau menganiaya akan diri kau, menyusahkan diri kau untuk benda yang tidak kekal, menyusahkan diri kau untuk kehidupan kau yang tidak kekal. Susah payah nak secure my life, life insurance, life ini, life kau putus. Berapa banyak orang persiapan untuk hidup dia, agaknya kalau hidup 300 tahun pun bekalnya ada. Harta banyak tapi putus tak? Putus juga. Yang dia penat-penat sekali untuk apa? Untuk tinggalkan. Dia penat-penat susah payah untuk tinggalkan. Menganiaya diri tak namanya? Menganiaya diri, ya, menganiaya diri, ya. Allah. Penat, hempas, pulas, susah payah untuk benda yang akan luput. Ada orang ya, harta dunianya, dia mati dah terus tinggal. Yang ada orang belum mati lagi pun tau, hartanya dah habis, dah lenyap dah. Dulu kaya raya, tiba-tiba jadi papa kedana. Ada orang pula tak papa kedana, masih mewah, harta masih banyak, rumah masih besar, tapi dah tak boleh naik mati. Nak naik tingkat 2 rumahnya pun tak kuat. Terpaksa bikinkan bilik bawah macam bilik pembantu. Bilik pembantu sebelah, bilik dia kat sebelah. Tak boleh naik. Makanan banyak, dia boleh belanja. Orang datang belikan daging, belikan apa, dia tak boleh makan. Saya makan bubur lembik aja kita makan. Ini pun dah syukur lah. Berapa hari tak kalau makan ni dah syukur lah. Banyak harta, dia boleh naik mati tak? Orang tengok kesian dia jamu kita macam-macam, kita gitu. Tak dapat nikmat. Ada orang kaya raya tau, rumahnya besar. Banggalah dia dulu. Ini semua kita cerita daripada pengalaman kita jumpa orang ni. Sampai dia dah tua, dah tak ada siapa nak jaga dia, orang perempuan dah ya. Anaknya pun tak boleh nak terjaga dengan dia, sebab tak ada dia, anaknya sayang orang tua. Anaknya sebenarnya rumah masing-masing. Anaknya dia kasih dengan kemewahan, maka anaknya tak nak tumpang orang tua, nak ada rumah masing-masing. Habis nak tidur dengan kumpul dengan mamaknya, tak nak. Maknanya daripada duduk atas, duduk bawah. Last nak duduk bawah pun rumahnya besar, tak ada nak gitu semua. Anaknya sewakan pelet kecil aja. Cari ikan pelet satu kecil sama pembantu. Itulah. Sekali-sekali datang rumahnya untuk jemuk aja. Tak duduk pun, rumahnya masih ada pun tak boleh duduk sekalipun. Yang lagi ada Kak Donia. Rumahnya besar, harta ada besar. Tak keluar pada rumahnya, tapi dia tak ingat hartanya pun. Tak ingat dirinya pun, nama dia pun dia tak ingat, rumah dia pun dia tak ingat, anak cucunya pun dia tak ingat. Dah nyanyuk, belum tinggalkan dunia, dunia dah luput daripada dia. Allah, sebaik-baiknya memang tak perlu cari dunia. Tak perlu cari dunia, maka tak ada yang nama luput dunia daripada aku. Kumpul akhirat. Kumpul. Orang yang tadi kaya raya tapi kemudian sewa rumah flat. Orang tadi mewah tapi tak ingat hartanya, banyak pun tak ingat. Tak tahu, dah hilang akalnya semua itu, dah tua ya. Ada beza tak dengan orang yang memang tak ada harta? Tak ada beza. Bezanya cuma apa? Sekarang kau tak ada harta, dia pun tak ada harta. Sekarang kau nikmati yang sedikit, dia pun nikmati yang sedikit. Bezanya apa? Engkau penat sepanjang hayat engkau dan hisab engkau berat. Dan dia tak penat sepanjang hayat dia dan hisab dia tak berat. Bezanya cuma itu saja. Sekarang statusnya sama tak? Tak payah, senang cakap lagi kalau dalam kubur lah. Sebelah. Ini toke besar. Toke besar. Yang ni tak ada toke, bahkan miskin besar. Dalam kubur ada beza tak? Kapan dia daripada apa? Kapan dia daripada baldo, dari songket? Kapan dia? Sama.
kubur dia yang ni daripada tanah, ni kubur daripada belian. Sama, semua sama. Cuma apa bezanya? Dia, kalau dia tak ibadat, dia kurang pahala dan dia banyak hisap. Yang ini tak ada banyak hisap. Kalau dia ada banyak ibadat, untunglah. Pasal dia tak ada dunia, mudah-mudahan dia dapat banyak ibadat. Ya, mudah-mudahan dapat banyak ibadat. Oh, Masya Allah. Jadi dia menganyang dirinya dan derhaka dia pada Tuhannya. Dan tinggalkan olehmu, hai segala manusia, akan dosa yang zahir dan dosa yang batin, bahawasanya segala mereka itu yang mengerjakan dosa itu lagi akan dibalas akan mereka itu dengan barang yang telah ada mereka itu mengerjakan dia. Tinggalkan dosa zahir dan batin, pasti akan dibalas. Pasti akan dibalas. Apa yang kau buat, semuanya akan dibalas. Dosa zahir, pasti ada balasannya. Kecuali kau tobat minta ampun pada Allah Ta'ala. Dosa batin pun pasti ada balasannya. Ya? Dosa batin, hasad, dengki, ujub, takabur, riak, pasti ada balasannya. Ya? Hai anak Adam, pohonkan olehmu daripada aku dan berniaga olehmu dengan daku. Dan jual beli olehmu dengan daku. Dan pinta sempurna olehmu daripadaku. Pohonkan daripada Allah. Niaga dengan Allah. Iaitu apa? Kau ada modal dunia, kau berikan kepada Allah, Allah kasih lebih. Kau ada duit, kau berikan jalan Allah, Allah kasih ganti lebih lagi. Begitu ya. Kau ada waktu, kau berikan kepada Allah, Allah berikan kau kemanfaatan daripada waktumu. Waktumu habis, duitmu habis, tetapi manfaatnya tak habis. Duit saya habis. Duit saya tak habis. Duit saya habis untuk dermakan. Duit saya tak habis, masih dalam tangan saya. Satu hari nanti, sama-sama ada duit tak? Dua-dua tak ada duit, tapi saya ada pahala. Saya tak ada pahala. Dia tak berniaga dengan Allah. Dia berniaga untuk di dunia saja. Maka tak berniaga dengan Allah, untungnya tak ada di sana. Untungnya tak ada di sana. Jual beli dengan Allah, ya. Pinta sempurna olehmu daripadaku. Minta sempurna dengan Allah, daripada Allah Ta'ala. Jangan minta sempurna dengan manusia. Manusia pun tak sempurna. Macam mana kau nak minta daripada manusia? Maka loba kamu padaku barang yang tiada pernah melihat oleh mata, dan tiada pernah mendengar oleh telinga, dan tiada terbicara atas hati manusia. Hendaklah kita loba, hendaklah kita harapkan benda yang sangat-sangat special. Benda apa yang mata tak pernah nampak pun. Benda apa yang telinga tak pernah dengar pun. Benda apa yang hati tak pernah terlintas pun, itu kau tamakkan. Apa? Jannah Allah Ta'ala. Jannah Allah Ta'ala. Jangan kau loba benda yang orang boleh nampak. Jangan kau loba benda yang orang boleh dengar. Orang biasa dengar, ini rumah besar, aku pernah dengar orang ada rumah lagi besar lagi. Ini rumah cantik, ada orang nampak rumah ada lebih cantik lagi. Yang orang tak pernah nampak, orang tak pernah dengar, orang tak pernah lintas, itu yang kau lobakan. Nanti belum tahu anak punya idaman macam mana. Nanti tak terlintas pun dalam hati nanti. Dia tak boleh terbayang pun rumah jannah. Betul tak ya? Rumah jannah tak boleh terlintas. Idamkan yang begitu. Jangan idamkan yang semua orang dah nampak, ya. Dan tiada habis perbendaharaanku dan tiada kurang pun. Akulah yang banyak pemberi, lagi yang amat murah. Kau minta daripada Allah Ta'ala bermacam-macam, sikit pun tak kurang daripada perbendaharaan Allah Ta'ala yang maha kaya itu. Lagi hakim yang maha besar, lagi yang menerima taubat daripada hambanya, lagi yang amat mengasihi. Ya. Maka minta sama Allah, kembali kepada Allah, mantaplah hidupmu, sempurna hidupmu. Tak guna. Lepas itu kalau orang ada, untuk peringkat awal lah ya, diri kita pun jangan kisahkan sangat ada harta tak banyak harta. Cukup-cukup jadilah. Dan biasakan kita kalau berkawan dengan orang, jangan kau tanya pun, awak kerja apa ya? Nak congak-congak gaji dia. Dengan orang kepo tau, nak congak-congak gaji dia. Awak kerja apa ya? Tak payah. Pandai-pandai. Pandai dia kerja, dia tahulah dia hidup macam mana. Sudah. Kita nak tengok status dia. Kita tengok orang dia gaji besar. Ni orang besar. Jangan ukur seseorang dengan gaji dia, dengan dalam kedudukan dia tu, jangan kau ukur. Kau nampak dia takwa kepada Allah Ta'ala, mulialah dia tu. Ada gaji, tak ada gaji, tak ada besar, tak ada besar gaji, itu bukan urusan. Bukan urusan. Jangan ukur. Jangan, tak perlu nak tanya.
Dan kalau orang memilih untuk tidak ada dunia, kau jangan bilang sayang ya, sayang ada peluang berniaga kok dilepaskan, sayang ada peluang pekerjaan bagus kok dilepaskan. Kalau dilepaskan itu semua pasal dia nak tuju akhirat, dia tak rugi, bahkan dia pintar. Makin banyak yang dilepaskan, makin pintar tu namanya. Makin banyak. Sayang ya, ada peluang pekerjaan besar kok tak nak ambil, tahan ambil yang kecil gini. Sayang, rugi kan kerja-kerja baik kok dilepaskan. Tak, bukan. Kalau dilepaskan itu demi Allah Ta'ala, sayang ada peluang perniagaannya itu bagus kok, tinggalkan aja kok. Terus jual tempe aja. Dia tak tahu dia jual tempe cukup makan dia, tetapi dia mewah ibadat, mewah zikrullah, mewah i'tikaf. Dia nak kemewahan yang sebegitu. Yang dulu kalau dia ada macam-macam, dia tak dapat mewah itu. Jangan ukur kita setakat dia mewah ada pasar raya, mewah ada begitu. Ya, ada. Tapi jangan jadi satu kayu ukur kita tentang bahawanya tuahnya orang, bagusnya orang, mewahnya orang, eloknya orang. Kalau ada ini. Jangan diukur, jangan jadikan itu kayu ukur kita. Jangan ada peduli yang depan aku ni orang gaji besar ke, orang kerja besar ke, jangan kita peduli. Jangan jadikan itu kayu ukur dalam pergaulan kita. Ya, jangan jadikan kayu ukur, not the standard that is required untuk di-evaluate. Tak ada, bukan jadi satu kayu ukur bagi kita kemewahan orang. Kayu ukur kita sama-sama mari kita bertakwa kepada Allah. Kayu ukur kita mari sama-sama kita taubat kepada Allah Ta'ala. Itu begitu ya. Jangan jadikan dunia tu sebagai kayu ukur kita. Kalau kayu ukur kau orang gaji besar, tak ada gaji besar, cuma apa kena mengena. Betul-betul mulia ke tu sebenarnya? Bukan mulia semuanya itu ya. Sorry lah. Yang ada orang ada kedudukan besar yang akan kita ni heran sangat dengan pangkat dan kedudukan dia tau. Untuk engkau kalau cukup bagus, suka hati engkau lah. Pada aku menghinakan kau pun tidak, tapi mendambakan yang kau ada, apalagi nak herankan yang kau ada pun tak ada langsung lah. Wallahu alam bisawab. Semoga hati kita kalis daripada dunia ya. Wallahu alam. Bismillahirrahmanirrahim. Wa akhiru da'wahum alhamdulillah.